Definisi perpaduan negara, integrasi dan nasional. Malaysia adalah sebuah negara yang unik di mana rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum dan etnik. Tidak dinafikan jika Malaysia menjadi model sebuah masyarakat majmuk kepada masyarakat negara lain. Oleh itu, perpaduan dan integrasi nasional adalah amat penting untuk sesebuah negara untuk menjamin rakyatnya hidup dalam suasana aman dan damai. Perpaduan adalah satu proses menyatupadukan seluruh anggota masyarakat dan negara melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Integrasi nasional pula adalah satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial, ekonomi dan pertempatan dalam sebuah unit politik. Saya akan menerangkan tentang asas integrasi dan perpaduan nasional. Yang pertama, konsep perpaduan dan integrasi adalah saling berkaitan tetapi merujuk proses yang berbeza. Perpaduan ialah proses penyatuan daripada semua aspek seperti fizikal, sosial, ekonomi dan politik tetapi tidak termasuk biological. Integrasi pula melibatkan semua penyatuan di atas termasuk aspek biologi. Menyebabkan pengasingan kaum ialah dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British semasa pendudukan mereka di tanah air. Jurang ini wujud bukan sahaja antara kaum Bumiputera dengan bukan Bumiputera, malahan dalam kaum itu sendiri. Terdapat beberapa buah jabatan yang diwujudkan, antaranya Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKM, Jabatan Perpaduan Negara, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, Jabatan Hal Ehwal Wanita dan Yayasan Kebajikan Negara. Yang keempat, jabatan yang penting untuk pelaksanaan perpaduan ialah Jabatan Perpaduan Negara. Jabatan Perpaduan Negara merupakan sebuah agensi pelaksanaan yang bertanggungjawab membantu kerajaan memelihara, meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Kelima, bagi memastikan kejayaan terhadap tujuan mereka, beberapa aktiviti telah dilancarkan seperti penerbitan majalah Muhibah Kebajiran, Permata Hatiku ataupun antologi cerpen perpaduan dan lain-lain. Selain itu, menyambut Hari Perpaduan pada 16 September setiap tahun bertujuan mengingatkan rakyat tentang betapa pentingnya semangat perpaduan dan patriotisme. Cabaran pembinaan negara bangsa. Cabaran yang dihadapi oleh negara Malaysia dalam membina negara bangsa yang kukuh ialah Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila tiada perpaduan ataupun perpaduan pada tahap yang sangat rendah, perlingkaran antar kaum akan sering berlaku. Fenomena ini terbukti apabila tercetusnya satu peristiwa berdarah di negara ini pada 13 Mei. Negara Malaysia secara jelasnya terbukti menjadi sebuah negara yang berbilang kaum, terutamanya selepas kedatangan British ke tanah Melayu. British telah mengaplikasikan situasi pecah dan perintah di mana kumpulan-kumpulan etnik terbesar iaitu Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut tempat tinggal dan pekerjaan masing-masing. Hari ini ingin menceritakan tentang masalah perpaduan kaum rakyat Malaysia. Pada tanggal 13 Mei 1969, rusuhan kaum telah berlaku secara besar-besaran. Hal ini terjadi kerana pemisahan tempat tinggal pada zaman Kesultanan Melayu Melaka di mana setiap kaum tinggal di kampung mengikut kaum masing-masing. Hal ini untuk memudahkan sistem ekonomi dan perhubungan. Hal ini boleh dilihat apabila kaum Melayu bekerja sebagai petani untuk menyara diri, manakala kaum Cina bekerja dengan menggunakan teknologi yang lebih tinggi, dan kaum India bekerja sebagai penoreh getah di estet-estet yang ditentukan. Seterusnya, fahaman dan pengaruh politik yang berbeza. Hal ini boleh dilihat apabila ketiga-tiga kaum ini hanya mementingkan soal politik kaum masing-masing. Hal ini boleh dilihat apabila
perikatan hanya memenangi 64 buah kerusi sahaja daripada 107 buah kerusi. Di sini kita boleh lihat bahawa semangat perpaduan yang muncul, yang diwujudkan tidak lagi sekuat semangat perpaduan yang ada pada waktu sekarang. Seterusnya, bagi masalah ekonomi pula, rakyat Melayu mempunyai gaji yang rendah. Bagi kaum Cina, mereka lebih bekerja dengan menggunakan teknologi yang lebih tinggi berbanding kaum Melayu dan kaum India. Hal ini telah menaikkan api kemarahan ketiga-tiga kaum dan menyebabkan mereka mencemburui antara satu sama lain di antara ketiga-tiga kaum ini. Seterusnya ialah perbezaan agama. Bagi kaum Melayu, kebanyakan daripada mereka menganut agama Islam. Bagi kaum Cina pula, mereka menganut agama Hindu. Bagi India, mereka menganut agama Buddha. Dan bagi kaum di Sabah dan Sarawak pula, mereka kebanyakannya menganut agama Kristian. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah meragut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Merupakan satu titik hitam dan sejarah negara Malaysia. Semasa kempen pilihan raya 1969, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik dari kalangan parti pembangkang telah parti perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC gagal memperolehi majoriti 2/3 di parlimen walaupun masih berjaya membentuk kerajaan persekutuan. Hal ini disebabkan oleh parti pembangkang sebagai satu kemenangan yang besar buat mereka. Jumlah kerusi yang dimenangi parti perikatan dalam Dewan Rakyat Parlimen telah menurun daripada 89 kerusi pada tahun 1964 kepada 66 kerusi pada tahun 1969. Pihak pembangkang yang memperoleh pencapaian gemilang dalam pilihan raya telah meraihkan kemenangan mereka dengan berarak pada 11 Mei 1969. Perarakan tersebut sebenarnya tidak bermotif untuk menimbulkan isu perkauman. Di jenjang Kepong, kematian seorang Cina akibat sakit tua diarak sepanjang jalan dengan kebenaran polis. Namun perarakan kematian menjadi perarakan kemenangan pilihan raya dengan menghina Melayu sendiri. Gambaran pembinaan negara bangsa. Penduduk berhijrah dari satu kawasan ke kawasan lain. Itu menunjukkan menempatkan penduduk berbilang kaum di satu-satu kawasan boleh menggalakkan pergaulan dan pertemuan yang lebih kerap. Kedua, penyergaman sistem pendidikan. Semua dasar pelajaran seperti penyata Barnes, penyata Venue, Undang-Undang Pelajaran 1952, penyata Razak, penyata Rahman Talib, dasar pendidikan kebangsaan dan lain-lain dasar berhubung dengan isu pendidikan berperanan memupuk perpaduan. Dasar-dasar tersebut penting bagi memastikan pengasingan yang wujud dalam sistem pendidikan sebelum ini dapat dimasuk dan digantikan dengan sistem pendidikan yang lebih seragam dan menyeluruh. Media masa Rukun negara adalah satu ideologi kebangsaan negara bangsa. Ini adalah satu susunan cara ataupun prinsip hidup bermasyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi semua aspek kehidupan bernegara. Rukun negara juga adalah salah satu doktrin atau ajaran untuk mencapai perpaduan kaum demi keharmonian dan kemakmuran negara Malaysia. Prinsip rukun negara telah diisytiharkan oleh Di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda Tuanku Ismail Nasiruddin Shah bin Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin pada tahun 31 Ogos 1970, iaitu sempena ulang tahun ke-13 kemerdekaan Malaysia. Ideologi rukun negara ini menggariskan 5 prinsip yang lahir daripada aspirasi masyarakat dan negara Malaysia. Rukun negara merupakan satu ideologi negara yang tercipta ekoran daripada berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Ideologi ini digubal semasa negara sedang berada di bawah pimpinan migran Majlis Perundangan Negeri, badan yang bertanggungjawab mengubahnya. Kata sepakat untuk mencipta satu ideologi negara dicetus semasa mesyuarat
pertama MPN yang dipengerusikan oleh pengarah migran iaitu pada tahun 27 Januari 1970. Rukun negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat pada tahun 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Rukun negara diwujudkan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat seperti nilai keagamaan, kesetiaan kepada raja dan negara, kepatuhan kepada perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan serta membentuk masyarakat yang mengamalkan kesopanan dan objektif rukun negara. Mencapai perpaduan yang lebih erat. Semua rakyat hendaklah mendukung cita-cita yang membentuk satu bangsa dan negara di mana ahli-ahli masyarakatnya menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, memelihara satu cara hidup demokratik. Perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan-kegiatan berpolitik rakyat negara ini asalkan tidak melanggar undang-undang negara. Selain itu, cipta sebuah masyarakat yang adil. Semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Masyarakat yang adil akan wujud di negara ini jika kekayaan negara dibahagi dengan adil. Rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, iaitu prinsip ini menggambarkan bahawa asas kehidupan beragama merupakan prinsip penting kehidupan rakyat di negara kita. Yang kedua, agama telah menjadikan unsur penting dalam membentuk spiritual masyarakat kita. Perlembagaan Persatuan sendiri menetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi persatuan dan kepercayaan atau agama-agama lain yang boleh diamal dengan bebas. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Raja dan negara mempunyai kaitan yang sangat rapat. Ini adalah kerana negara kita menggunakan sistem demokrasi berparlimen dan raja berpangkat. Prinsip kesetiaan dan ketaatan pada raja dan negara menjadi unsur dan ciri penting dalam soal kewarganegaraan di negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Prinsip keluhuran perlembagaan bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin keadilan, bersama, kepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri. Keempat, kedaulatan undang-undang. Undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, tenteram, stabil dan makmur. Kedaulatan undang-undang juga menjadi elemen penting bagi memastikan undang-undang berjalan dengan lancar. Kedaulatan undang-undang bermaksud setiap rakyat adalah sama tarafnya di sisi undang-undang negara tanpa sebarang diskriminasi kaum, gender. Dan yang terakhir, dan lain dan tak bukan, kesepanan dan kesusilaan. Prinsip ini merupakan kaitan yang rapat dengan perlembagaan dan pembangunan personaliti individu yang seharusnya dibina sejak kecil lagi. Prinsip ini juga berkait rapat dengan nilai-nilai moral dan akhlak masyarakat. Prinsip ini menjadi panduan seluruh masyarakat supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan tamadun negara yang berdasarkan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Kesimpulannya, dasar pecah dan perintah yang diamalkan semasa pemerintahan British dan dasar yang tidak menggalakkan pencampuran antara kaum telah tercetus masalah perkauman di negara, iaitu rusuhan kaum 13 Mei 1969. Sebagai contoh, merupakan kemuncak daripada tekanan perasaan yang dialami oleh setiap kaum. Keamanan negara turut dapat dipertingkatkan apabila amalan kepada kaum telah meresap ke dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Seperti kita tahu, tanpa perpaduan kaum, keamanan tidak dapat diwujudkan kerana rakyat akan bergaduh sesama sendiri.
nak Madam ceritakan semula tentang peristiwa 13 Mei pada tahun 1969. Apa yang berlaku ketika itu? Baiklah, saya akan ceritakan semula tentang Tuhan 13 Mei 1969. Selepas pilihan raya, Parti Tindakan Rakyat DAP dan Gerakan memenangi banyak kerusi. Parti Perikatan iaitu UMNO, MCA, MIC telah mengalami kekalahan dalam pilihan raya 1969. Namun Parti Perikatan kehilangan majoriti 2/3 dalam Dewan Rakyat. Pada 10 Mei, perarakan kemenangan dari kaum Cina yang telah memenangi pilihan raya menyebabkan terjadinya peristiwa 13 Mei ini. Kemenangan dari pihak tersebut telah mengutuk dan menghina orang Melayu semasa perarakan kawasan sekitar Kuala Lumpur. Pada akhirnya, Cina pun bersorak-sorak, "Ye, Cina menang, Cina menang, Cina menang." Campak Melayu ke laut! Campak Melayu ke laut! Campak Melayu ke laut! Kita campak Melayu ke laut! Campak Melayu ke laut! Kita campak Melayu ke laut! Budak-budak Cina tu tengah kutuk kita. Weh, tak boleh biar kan? Jom kita ajar doang. Ajar. Ini semua orang Melayu tak ada guna punya orang tau. Kamu kutuk orang Melayu . Kalau berani sini .